destinasi penghijrahan. Mana Nabi SAW tidak melakukan penghijrahan ke Yathrib, melainkan baginda telah terlebih dahulu mengetahui bahawa Yathrib menjadi lokasi hijrahnya Nabi SAW dan umat Islam. Jadi penghijrahan Nabi SAW tak berlaku secara sembrono. Bukan asal Nabi keluar daripada rumah baginda di kota Mekah ke mana kaki melangkah, tidak. Maka Nabi dah tak ada kenali lokasi. Bahkan lokasi itu telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW secara langsung pada malam baginda di Isra' dan di Mi'rajkan. Kita tahu kan persinggahan beberapa lokasi transit sebelum baginda sampai ke Baitul Maqdis. Antara lokasi awal adalah persinggahan Nabi di Yathrib. Ini disebut dalam hadis yang sahih. Bahkan bila Nabi pulang daripada perjalanan Isra' dan Mi'raj, maka Nabi menyebut kepada para sahabat bahawa aku telah dimaklumkan oleh Allah Ta'ala, auqamakan, mafhum hadis, bahawa kita akan berhijrah ke suatu daerah yang dipenuhi dengan kebun-kebun tamar dan tanahnya subur. Ini merujuk kepada bumi Yathrib. Maka Nabi pun buat perancangan. Jadi maknanya penghijrahan yang Nabi lakukan tidak berlaku secara sembrono, melainkan diawali dengan mengenal pasti lokasi dan hala tuju penghijrahan. So kita dalam konteks penghijrahan maknawi hari ini, sebelum kita melakukan perubahan diri kita ke arah lebih baik, kita mesti menentukan hala tuju. Maksud saya mengetahui lokasi penghijrahan. Contoh mudah apa? Contoh kita ni tak pandai membaca Al-Quran. So kita tahu apakah destinasi kita di dalam penghijrahan maknawi menjadi orang yang pandai membaca Al-Quran. So ada destinasi. Bukan sekadar mengatakan saya akan berubah. Ini biasalah ni petang-petang nanti wartawan akan random tanya, apa harapan tuan sempena tahun baru hijrah 1442. Ni harapan dia sama macam 10 tahun lepas. Yang sama je kan. Kalau dia kata saya akan jadi orang lebih baik, tak ada perubahan ke arah kebaikan. Kenapa? Sebab dia pun tak tahu nak jadi apa. Dia tak dapat. Tidak, yang pertama faktornya adalah mengenal pasti hala tuju. Mesti tahu lokasi. Macam kita bayarlah tuan-tuan adalah hidup ni. Kalau kita nak ke sesuatu destinasi, tak tahu hala tuju, payah. Jenis redah-redah ni bukan Nabi SAW. Ini agama. So iktibar pada kita, faktor pertama mengenal pasti hala tuju. Yang kedua ringkas. Sebenarnya ceramah hijrah ni 2 jam. Ni bagi setengah jam ni krem juga saya. Krem sebab yalah, Nabi pun daripada Mekah nak sampai ke Yasin 15 hari tu. Kita nak cerita 30 minit. Tu tak cerita ambil kupon nasi air penyet. Tak apa kita cuba ringkaskan. So yang kedua apa? Yang kedua, faktor yang menjayakan kejayaan hijrah Nabi SAW adalah perancangan yang strategik. Jadi ini kalau kita guna dalam konteks penghijrahan maknawi semasa hari ini, bukan sekadar kita tahu kita nak berubah ke arah apa, kita nak menjadi apa, kita mesti susuli dengan perancangan yang strategik. Kita lihatnya sepanjang peristiwa hijrah Nabi SAW, Nabi berstrategi. Dia bukan penghijrahan sembrono. Tengok sekali tadi dengan Bai'atul Aqabah pertama, Bai'atul Aqabah yang kedua, Nabi jumpa Yathrib. Itu strategi. Nabi utus kemudian sedikit demi sedikit. Kita lihat perjalanan hijrah Nabi SAW juga. Kalau kita lihat cara lokasinya, kenapa Nabi turun kan? Kalau kita lihat Madinah ni berada di arah utara kota Mekah. Tetapi kenapa Nabi keluar dari rumah Abu Bakar pada malam 27 hari bulan Safar? Nabi tak tuju terus ke utara menuju ke Yathrib. Nabi turun ke arah selatan, ke arah Yaman, menuju ke Jabal Thawr. Anak bayar ni strategiknya Rasulullah. Kenapa? Sebab orang-orang Quraisy bila mereka dah menyadari kehilangan Nabi SAW dan Abu Bakar, mereka terus mempersiapkan pasukan untuk menyusul dengan terus bergerak ke arah utara. So Nabi dah menipu daya mereka dengan strategi Rasulullah. Mereka pergi susul ke atas, tak jumpa. Sebab Nabi tak ke utara, Nabi ke selatan. Di mana Nabi transit? 3 hari Nabi transit di Jabal Thawr. Ini strategi. Selepas tu baru Nabi bergerak. Dan Nabi pun tak ikut laluan biasa, Nabi ikut laluan tepi pantai. Nak cerita macam mana strateginya Rasulullah SAW. Ditambah lagi dengan perancangan-perancangan yang lain yang cukup hebat, menunjukkan akan kebijaksanaan Nabi SAW. Sehingga baginda akhirnya sampai ke kota Madinah. Ini yang kita lihat. Sebab itu penghijrahan yang nak kita lakukan dalam konteks semasa, berubah ke arah lebih baik, meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala, tak akan berjaya tanpa adanya perancangan strategi. Itulah nak tinggalkan merokok, dah berpuluh tahun tak dapat tinggalkan amalan merokok. Itulah nak pandai baca Quran, dah bertahun-tahun sampai nak bersara dari Maybank pun tak pandai-pandai baca Quran.
Kenapa tak jadi? Tak ada perancangan. Kita tak buat satu planning untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Ini mesti. Dalam konteks salat, wa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat tu sendiri ditentukan menurut waktunya yang tertentu. Itu strategi. Tak boleh sembrono semayang kan, dia ada waktu. Jadi begitu jugalah yang dilakukan oleh Nabi SAW, perancangan yang strategik. Nabi terus. Nabi Bakar, Nabi berpakat dengan Abu Bakar. Sehingga hebatnya tak? Saya kalau baca saya lihat Masya Allah. Nabi pesan pula, ya Abu Bakar, bawa Amir ibn Fuhairah. Kan setiap kali Nabi berjalan, sampai ke tapak-tapak kaki itu dipatikan oleh Amir ibn Fuhairah dengan membawa kambing-kambing. Ini strategis. Cukup hebat kan? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, yang menjadi faktor kejayaan hijrah Nabi SAW, selain daripada mengenal pasti lokasi dan destinasi penghijrahan, yang kedua perancangan yang strategik, yang ketiga pengorbanan. Hijrah tak akan berjaya tanpa pengorbanan. Saya cerita dalam konteks semasa, tidak ada penghijrahan berpindah dari satu tempat ke satu tempat, tak ada dah. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an, kata Nabi. Orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan larangan Tuhan, berubah ke arah lebih baik. La hijrata ba'dal fatahi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, yang tinggal hijrah kesungguhan dan niat. Nak jadi orang yang lebih baik. Jadi yang ketiga apa tuan-tuan dan puan-puan? Yang ketiga faktor yang juga besar, faktor pengorbanan. Dan saya lihat ini faktor cukup besar. Pengorbanan masa, tenaga, wang ringgit, ni mesti. Kalau tak ada rasa, tak ada persiapan untuk berkorban, maka jangan bincang tentang penghijrahan. Dan ini dibuktikan melalui sirah, penghijrahan Nabi SAW dan umat Islam. Bukan hanya Nabi SAW berkorban segala-galanya. Kalau nak cerita pengorbanan Nabi, Nabi korbankan cintanya kepada Mekah. Banyak hadis-hadis sahih kan menceritakan bagaimana Nabi sangat-sangat sayang kepada Mekah, bumi kelahiran dia. Tak bincang lagi tuan-tuan, lihat dalam perjalanan hijrah macam mana ada kisah yang namanya Ummu Salamah, Abu Salamah, anaknya Salamah. Dipisahkan oleh keluarga mereka. Abu Salamah pergi lepas setahun, Ummu Salamah baru pergi. Kemudian pengorbanan Suhaib ibn Rumi, seorang sahabat Nabi yang akhir tinggal seluruh harta kekayaan. Kalau itu dikendaki oleh Quraisy, sampai Nabi menjanjikan keuntungan kepada Suhaib ibn Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Pengorbanan Asma binti Abu Bakar ditampar oleh Abu Jahal sampai terpelanting subangnya. Pengorbanan Ali bin Abi Talib, dipukul oleh Abu Jahal, kemudian diheret sampai ke Kaabah untuk disoal siasat. Ini pengorbanan besar. Kalau tak ada pengorbanan, maka jangan cerita tentang penghijrahan. Tengok pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq ketika mereka bersama di dalam gua Saur. Tengok, ini pengorbanan. Ini bahasa kata tadi. Jadi pengorbanan merupakan faktor penting untuk menjayakan penghijrahan. Faktor yang keempat, selepas yang pertama, faktor mengenal pasti lokasi hala tuju. Yang kedua, faktor berkaitan dengan apa tuan-tuan? Perancangan yang strategik. Yang ketiga, nak menjayakan penghijrahan. Ini nak masuk 1442 dah ni. Cerita ni kita dah cerita sejak daripada bila dah lama dah cerita. Saya nak sentuh dalam konteks apa? Dalam konteks ibadah. Saya tak nak cerita dalam konteks kejaya, saya tak nak cerita dalam konteks-konteks keduniaan lain. Itu bukan bidang saya. Saranan saya, penghijrahan kita dalam konteks hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam konteks peribadatan, dalam konteks ta'abudiyah. Jadi mesti ni. Tak nak lagi dah, tak pandai baca Quran, tak nak lagi dah, tak pandai agama, tak nak lagi dah. Cukup sekadar tu. Diri kita, pasangan kita, keluarga kita, masyarakat kita mesti buat satu anjakan paradigma. Ni kita boleh kan? Hari ni kita new norm tau. Ini hikmah di sebalik Covid. Saya ada ceramah minggu lepas. Satu masjid di Kuala Lumpur, dia minta tajuk dia bedah siasat hikmah di sebalik Covid. Payah tu bedah siasat. Malah nak kaji apa hikmah sebalik Covid ni. Banyaklah hikmah dia kan. Cukup banyak hikmah. Tapi antara yang menarik perhatian saya, anjakan paradigma, hikmah besar. Rupa kita ni boleh rupanya. Dalam keadaan macam ni, boleh saja penjarakan solat, boleh saja. Boleh. Mana manusia ni boleh berubah. Tapi kenapa dia tak berubah? Sebab tak ada tekanan, tak ada keperluan. Jadi tak ada ajakan lah. Jadi Covid ni dari sudut hikmah mendidik kita supaya melakukan anjakan paradigma. Betul? Tak pernah umur lah bapak jadi imam tarawih. Tak pernah umur bapak baca khutbah pagi raya tau. Tak anjakan paradigma tu.
Dia tak ceritalah tentang hukum dia pegang senapan patah, itu tak lain. Nak cerita dia berani. Kenapa berani? Dah terpaksa. Ya, ini anjakan. Pasal kata tadi. Jadi ini yang nak kita lihat dari konteks pengorbanan tadi. Ya, so pengorbanan Nabi SAW peribadi, keluarga, sahabat cukup besar. Ya, di dalam menjayakan penghijrahan besar. Faktor yang keempat, faktor terakhir tuan-tuan dan puan-puan, yang menjayakan hijrah Nabi SAW, itulah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah. Ini cukup besar. Inilah sebenarnya menjadi tonggak kepada kejayaan keseluruhannya. Ya, jadi pertolongan Allah kepada Nabi SAW cukup banyak. Ya, banyak kita lihat. Ya, kalau saya nak awali dari sudut kronologi peristiwa hijrah tadi, bermula sejak daripada perancangan jahat Quraisy lagi di Darun Nadwah untuk membunuh Nabi SAW. Ya, di mana pada malam tersebut juga datang Jibril alaihissalam memaklumkan, ya Muhammad, la tanam ala saririkal yaum. Hari ini kau jangan tidur atas katil kau. Sebab apa? Sebelah orang pemuda dah berpakat dah tunggu depan pintu. Ya, tikam dan sebagainya kan, nak buat apa? Nak buat aniaya pada Rasulullah. Tapi Nabi dah ada info, Nabi dah tahu, maka Nabi gantikan Ali bin Abi Talib tidur. Ni pengorbanan Ali pula. Galang ganti tidur di atas katil Nabi SAW. Pertolongan Allah. Nabi keluar rumah lagi kan. Ni ayat yang kita semua orang hafal ni. Nak elakkan speed trap. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Ya, surah Yasin ayat 9 kan. Ada orang baca ayat tu untuk elak speed trap. Kena juga rupanya. Ya, dia tak ada kena-mengena dengan speed trap. Ya, tak ada kena-mengena. Nak cerita tentang kuasa Allah melindungi hamba yang dia sayangi. Kan Nabi keluar rumah kan, Nabi tabur pasir. Sebelah orang pemuda Quraisy tertidur semua kan. Ini berlaku dengan pertolongan Allah. Dan Nabi hijrah pula lagi, pergi pula, ya, keluar pula malam sampai, kalau Gua Thawr ni kau tengok riwayat-riwayat yang sahih tentang pertolongan Allah cukup banyak, yang sepakat oleh para ulama tentang kesahihannya. Labah-labah menutup pintu gua ni sehingga Quraisy tak terfikir ada orang dalam tu. Begitu juga sebahagian menjadi khilaf juga di kalangan para perawi hadis tentang adanya burung merpati yang bertelur, yang menetaskan telurnya di muka pintu gua. Jadi ada pendapat mengatakan ada hadisnya. Ya, tak cerita lagi macam-macam pertolongan ya Allah berikan. Ni cerita pula Ummu Ma'bad. Ya, seorang wanita yang apa? Seorang wanita Badui yang di tengah-tengah perjalanan Rasulullah singgah di rumahnya kan. Kan dia punya kambing tu tuan-tuan, bila Nabi nak minta jika ada bekalan air kan, Nabi nak minum sedikit susu kan, dia ada kambing ni dah menopause. Tapi dia tak keluarkan susu lagi. Faham macam tu ya. Ya, dia kata, ada wahai lelaki, kambing aku ni dah bersara dah cukup 60 tahun. Ya, dia tak mengeluarkan susu lagi. Maka Nabi kan dekati hadis sahih, Nabi usap saja susu kambing tu lantas. Ya, kambing tu bukan setakat bila diusap Nabi dia boleh mengeluarkan, dia jadi miang balik. Adalah hadisnya, dia jadi macam dia makan apa, collagen lah, dia jadi melompat-lompat. Mana dia kembali subur sehingga diperah susunya mencukupi untuk Rasulullah, hatta dia tinggal pula untuk keluarga Ummu Ma'bad. Ini pertolongan. Cukup banyak pertolongan Allah. Jadi saya sebut apa tadi? Ringkasnya ada 4 faktor yang paling besar yang mendorong kepada kejayaan hijrah Nabi SAW. Ini ibrahnya di sini. Ini kisah tuan-tuan baca lah. Banyak dah dalam buku, dalam media sosial, cerita banyak sangat. Apa faktor yang pertama nak menjayakan penghijrahan, perubahan diri ke arah lebih baik? Yang pertama, tuan-tuan kena kenal pasti kekurangan diri dan lockkan hala tujuannya. Ya, tuan-tuan kenal pasti. Jadi kita buat postmortem lah diri kita dalam konteks keagamaan, dalam konteks ta'budiyah. Kita lemah tak mana? Lemah tak baca Quran. Tolonglah. Lock dulu mana? Supaya kita tahu ke arah mana kita nak berubah. Yang kedua apa tuan-tuan? Perancangan strategik. Tolong buat elok-elok. Ya, hari ini memang macam-macam. Hari ini ada orang tak pandai baca Quran kerana dia betul-betul bersungguh buat perancangan, dah boleh pandai baca Quran. Ada kawan saya baru ni, PKP punya pasal tuan-tuan. Ya, kita dah fasa ke-6 kan. PKP punya pasal, dia hafaz juzuk 30 tau. Bukan hafal 30 juzuk, elok dengar lah. Hafaz juzuk 30. Dulu dia hafal juga daripada Al-Insyirah, Ad-Duha, tapi ni hafal habis. Sebenarnya pasal apa? Sebab dah tak ada aktiviti. Itu antara postmortem hikmah lah. Tapi kenapa dia boleh? Sebab dia berstrategi. Dia jadikan setiap hari dia hafal. Dia buat perancangan sehingga dia berjaya. Saya minta dia lanjutkan lagi, hafal lagi juzuk 29, hafal lagi juzuk 28. Pergi. Entah lagi 5 tahun jadi Al-Hafiz pula dia. Mana kita tahu. Ya, ini sebab apa? Sebab apa dia boleh? Sebab dia ada perancangan. Yang berikutnya lagi apa yang ketiga? Yang ketiga pengorbanan. Tolong korban sikit lah. Tak nak berkorban masa,
tak nak berkorban, tinggalkan tabiat-tabiat yang negatif. Ini patut orang tak berjaya, tinggalkan merokok, tak berjaya jadi baik sebab dia tak boleh tinggal, dia tak nak berkorban. Ya, Rasulullah, sahabat, keluarga berkorban. Yang keempat, doa banyak-banyak pada Allah, minta. Allah Ta'ala takkan ubah nasib kita, melainkan kita yang berusaha untuk mengubahnya terlebih dahulu. Allah Ta'ala, dia tak memungkiri janji, minta dia bagi. Sebab tu minta pertolongan Allah. Cukup banyak ni kita hadapi COVID, pertolongan Allah tu paling besar. Jangan kita sandarkan pada SOP. SOP ni asbab saja. Ada orang kata kat saya, Ustaz tak pakai topeng nanti kita mati. Tak ada kena mengena topeng dengan mati. Topeng ni usaha kita. Mati tak pakai topeng, mati kan. Jadi mana kita kena sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah tuan-tuan ringkas, bersempena dengan ceramah ringkas ibrah dari peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, saya semua dapat diberikan kekuatan oleh Allah Taala untuk melakukan penghijrahan ke arah yang lebih baik, menjadi hamba Allah yang saleh, yang taat. Dan mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita telah sempurna berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cukup sekadar itu dapat saya sampaikan. Mohon ampun dan maaf. Dan tadi saya dah maklumkan pada pihak pengurusan surau, komplek pengajian kami baru memulakan pengajiannya pada bulan ini. Selepas hampir 5 bulan kita tergendala. Jadi bagi pihak komplek pengajian, maka jika ada sumbangan-sumbangan yang nak disampaikan bagi membiayai pengajian-pengajian yang kami adakan di komplek tersebut, maka insya-Allah ada sejadah di belakang. Dan kalau ada tuan-tuan yang nak menyalurkan langsung ke akaun komplek pengajian, boleh bertemu dengan saya atau berhubung dengan saya insya-Allah taala. Sekadar itu aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.